8 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,426 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memblomkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 yang berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Juga menyertai sidang media Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Daripada jumlah tersebut, 7 adalah kes tempatan, manakala 1 adalah kes import. Jumlah kes baru ini adalah hasil daripada 2,818 jumlah ujian makmal yang dilakukan. Oleh itu, kadar kes positif pada hari ini ialah 0.3%. Di kalangan kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, tidak ada kes dalam kategori 4 dan 1 kes adalah masih dalam kategori 5, yang mana memerlukan bantuan mesin pernafasan dan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO di unit rawatan intensif. 21 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,171 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 155 kes. Sementara itu, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 3.8%. Menteri Kesihatan turut mengungsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan pada 21 Disember 2021. Kadar keseluruhan penduduk yang telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin ialah 94.4%. Kadar bagi yang telah menerima 2 dos vaksin ialah 92.6%. Manakala kadar bagi yang telah menerima 3 dos ialah 10.7%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, sebanyak 11 pelanggaran arahan telah dikeluarkan dan dikompon di seluruh negara, di mana 10 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Dalam sidang media yang sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua pula mengongsikan mengenai kemaskini garis panduan perjalanan keluar dan masuk negara semasa fasa awal endemik ke negara-negara di bawah kategori Travel Green List iaitu Australia, China, Singapura dan United Kingdom. Berikutan situasi jangkitan COVID-19 di seluruh dunia yang mendapati sejenis varian atau strain virus baharu iaitu Omicron yang lebih mudah berjangkit dan telah menyebabkan merebaknya jangkitan COVID-19 dengan cepat, khususnya di United Kingdom. Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 telah menetapkan untuk tidak meneraikan United Kingdom sebagai kategori Travel Green List bagi tujuan non-essential travel berkuat kuasa dengan serta-merta. Pengemaskinian kategori Travel Green List ini adalah merupakan langkah yang bersesuaian bagi memastikan kebajikan, kesejahteraan dan keamanan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam terus terjamin dengan mengawal risiko jangkitan COVID-19. Bagi mereka yang sudah membuat perancangan untuk membuat perjalanan keluar dan masuk negara ini bagi tujuan non-essential travel ke United Kingdom adalah dinasihati untuk menangguhkan dulu perjalanan masing-masing. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada penelitian Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 dari masa ke semasa. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci mengenai garis panduan perjalanan keluar dan masuk negara semasa fasa awal endemik, bolehlah didapati melalui laman seseorang Jabatan Perdana Menteri www.jpm.gov.bn.
Pelekat lesen kenderaan dan kad lesen memandu adalah masih sah diguna pakai. Begitu juga lesen dalam bentuk digital. Perkara itu dinyatakan semasa sidang media Jabatan Pengangkutan Darat JPD, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi mengenai pengemas kinian perkhidmatan membaharui lesen kenderaan dan lesen memandu dengan lebih terperinci. Semasa sidang media tersebut, Awang Haji Rozali bin Haji Saidon, Pengarah Pengangkutan Darat JPD, menerangkan perkhidmatan membaharui lesen kenderaan atau lesen memandu boleh dipohonkan melalui perkhidmatan kaunter-kaunter JPD dan kaunter-kaunter pejabat-pejabat pos yang dikenalpasti, iaitu Pusat Memproses Mel MPC, Seri Kompleks, Gadong, Sengkurung, Muara, Tutong, Seria dan Mumung, atau melalui permohonan dalam talian melalui portal www.gov.bn atau aplikasi Transport BN atau talian Darussalam 123. Lesen digital adalah digital twin bagi lesen kenderaan, road tax dan lesen memandu. Oleh itu, pelekat road tax dan kad lesen memandu adalah masih sah diguna pakai. Begitu juga lesen dalam bentuk digital. Dalam pada itu, pelekat lesen kenderaan, road tax, dilekatkan di cermin kenderaan atau disimpan sahaja di dalam kenderaan. Sementara itu, pemohon yang hendak membaharui lesen kenderaan, yakni road tax, adalah tidak diperlukan untuk membawa bersama buku atau kad pendaftaran kenderaan semasa memohon. Dalam pada itu, semua permohonan perkhidmatan membaharui lesen kenderaan dan lesen memandu yang dibuat pada 8 Oktober lalu sehingga 21 Disember 2021 sama ada melalui perkhidmatan kaunter-kaunter JPD dan kaunter-kaunter pejabat pos yang dikenalpasti atau melalui permohonan dalam talian, aplikasi Transport BN, talian Darussalam 123 atau pemohon yang sudah menerima SMS atau belum menerima SMS bolehlah mendapatkan pelekat lesen kenderaan atau kad lesen memandu melalui kaunter-kaunter yang disediakan. Bagi cawangan-cawangan JPD, waktu operasi perkhidmatan kaunter JPD di cawangan Ibu Pejabat Beribi Gadong bermula pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3 petang bagi semua jenis perkhidmatan JPD. Walau bagaimanapun, perkhidmatan bagi membaharui atau mencetak lesen kenderaan dan lesen memandu masih boleh dibuat pada waktu tengah hari dari pukul 11.30 pagi hingga 1.30 petang. Sementara itu, perkhidmatan kaunter di cawangan Kompleks Litar Memandu, Kuala Blight, Temburong dan Tutong bermula pada 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3 petang bagi kesemua jenis perkhidmatan JPD. Bagi cawangan-cawangan pejabat pos iaitu Pusat Memproses Mel, Seri Kompleks, Gadong, Sengkurung, Muara, Tutong, bagi cawangan Seria dan Mumung akan bermula pada 27 Disember ini mengikut waktu operasi perkhidmatan kaunter yang telah ditetapkan. Berkaitan penguatkuasaan lesen digital, Unit Penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Darat telah mendapati sebanyak 21 kesalahan bagi pemilik dan pemandu kenderaan yang menyalahi peraturan di bawah Akta dan Peraturan Lalu Lintas Jalan Raya Penggal 68. Kesalahan tersebut didapat semasa operasi rondaan di kawasan daerah Brunei dan Muara pada 16 hingga 21 Disember 2021. Pusat Dakwah Islamiah melalui pembangunan mu'alaf dan bahagian perancangan, kajian dan penerbitan perpustakaan mengadakan kunjungan ke Rumah Panjang Julangan Titah, Kampung Melilas dan di Rumah Besar Kampung Sukang. Rombongan diketuai oleh Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Lawatan tersebut merupakan program rutin penyebaran dakwah selain memberi kefahaman tentang Islam kepada masyarakat yang tinggal di pedalaman. Program juga dimeriahkan dengan penyertaan kanak-kanak penghuni Rumah Panjang Punan. Antara aktiviti yang dimukayahkan meletakkan sudut bacaan buku Klinik Al-Fatihah, mewarna khat Jawi
dan penyampaian bantuan peralatan sekolah sumbangan daripada Alia Playhouse. Sebagai salah sebuah organisasi aktif di negara ini, Big Begawan Project dilaksanakan untuk membantu menyokong golongan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan akses kepada peralatan digital dan membina perniagaan yang berjaya dengan harapan agar mereka menjadi lebih berdaya tahan untuk masa depan. Melalui pelbagai projek pembangunan belia dan usahawan muda dengan menyediakan platform dan projek sebagai pendedahan untuk mencipta jenama dan perniagaan mereka sendiri, organisasi berkenaan baru-baru ini telah memenangi kategori perniagaan inklusif dalam Anugerah Perniagaan ASEAN ABA 2021. Anugerah tersebut telah memberi motivasi kepada organisasi berkenaan untuk meneroka lebih banyak inisiatif dalam meningkatkan lagi prestasi Big Begawan. Anugerah Perniagaan Inklusif ASEAN mengetengahkan contoh amalan-amalan baik beberapa syarikat dengan model-model perniagaan direka untuk meraih keuntungan di samping menyelesaikan masalah golongan kurang berkemampuan dan berpendapatan rendah. With this award, we aim to welcome more collaborations and support from other local companies and organizations in order to further help us to improve and empower and encourage those with limited access to resources and help to empower and build their lives, especially from underprivileged communities. And I think getting this award also has helped us to really push forward Big Begawan's agenda and mission to help our local youths and our local community to become more self-sufficient, to become more self-reliable, and to become more independent. Aktiviti menanam menggunakan kaedah aquaponik kini semakin mendapat tempat bukan sahaja bagi pengusaha sepenuh masa, malah juga bagi mereka yang menceburi bidang tersebut sebagai hobi. Ini kerana sistem aquaponik yang berasaskan penggunaan air tanpa tanah dan tidak memerlukan racun serangga serta baja mudah dikendalikan. Pelbagai jenis tanaman yang tradisinya ditanam di atas tanah dapat diusahakan menggunakan kaedah aquaponik ini. Salah seorang penggiat tanaman aquaponik secara hobi ialah Haji Muhammad Farizam bin Haji Muhammad Yaakob. Bertugas sebagai seorang guru, beliau memulakan hobi menanam padi tahun ini di kawasan kediamannya di Kampung Pandan 7, Kuala Belait. Pada awalnya saya areto menanam padi sembada. Tempoh penanaman sekitar 4 ke 5 bulan dari semaian sampai padi itu dapat dituai. Alhamdulillah hasil padi boleh juga sampai juga dekat-dekat 20 kilo lah. 20 kilo. Itu percubaan pertama. Barangkali di masa akan datang, barangkali mungkin dapat lebih lagi lah daripada sistem aquaponik ini. Selain daripada padi, kami juga mencuba menanam sayur-sayuran sama contoh macam daun salad. Macam mana? Alhamdulillah pun nampak juga suburnya. Jelasnya lagi, tanaman secara aquaponik ini menghasilkan makanan organik kerana tidak menggunakan racun dan sesuai bagi mereka yang mengamalkan makanan sihat. Tambahnya dari hasil yang menggalakkan mungkin satu hari nanti mendorongnya untuk memperkembangkan bukan hanya setakat keperluan sendiri bahkan untuk dijual. Rancangan di masa akan datang, barangkali kami membuat platform yang lain lagi, yang besar lagi untuk memperbanyakkanlah tanaman atau jadinya hasil pun makin berkembanglah. Kalau ada lebih dapat dijual lah. Seorang lelaki tempatan dijatuhi hukuman denda RM40,000 oleh Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas kesalahan memiliki 50 kartun rokok pelbagai jenama. Sofian bin Rosli, 26 tahun, didapati memiliki barang tegahan tersebut di kawasan Kampung Menengah, Pekan Bangar, daerah Temburong. Mahkamah memberikan tempoh sehingga 30 Jun 2022 untuk tertuduh menjelaskan denda tersebut atau berdepan dengan hukuman 14 bulan penjara jika gagal membayar denda tersebut. Semua barang tegahan tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
Pelbagai sumbangan terus dihulurkan bagi membantu pihak kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19. Hari ini, Kementerian Kesihatan menerima sumbangan 1,000 alat ujian ART daripada The Seasons SNF Enterprise dan R&T Electronics Enterprise. Orang ramai yang ingin membuat sebarang sumbangan hubungi MOH Emergency Operation Centre melalui talian 7295712 pada waktu bekerja sahaja. Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian penerbitan dan pemasaran pagi tadi menganjurkan pertandingan kuis secara maya siri pertama bersempena dengan Brunei December Festival 2021 dan Hari Bertindak. Pertandingan kuis yang dijalankan secara penstreaman langsung dengan menggunakan aplikasi Zoom itu disertai oleh 13 orang peserta berumur 9 hingga 15 tahun. Soalan-soalan kuis berkisar tentang sejarah negara Brunei Darussalam terdiri daripada gambar bersejarah, alat-alat besaran diraja, monumen dan arca bersejarah. Pertandingan tersebut bertujuan untuk menarik minat orang ramai serta memahami persejarahan negara dengan cara yang mudah. Pertandingan akan diteruskan lagi pada 27 Disember ini. Dua lagi filem koleksi Arkib Negara Brunei Darussalam ditayangkan hari ini di Teater Arkib Negara. Tayangan tersebut adalah bersempena Brunei December Festival kali kelima. Tayangan filem Perkembangan Ekonomi Brunei Si Ali adalah mengenai permulaan daripada aktiviti ekonomi tradisi seperti bertukang perak sebagai sumber mata pencarian sehingga berevolusi dengan penemuan minyak di Seria yang menukar kehidupan menjadi lebih moden. Sementara istiadat perpuspaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah berdurasi 11 minit 53 saat memaparkan detik bersejarah yang penuh adat istiadat dan menjadi kebanggaan kepada seluruh rakyat jelata di negara ini. Juga bersempena Brunei December Festival, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei mengadakan aktiviti kenali irama dan lagu kanak-kanak tradisi Brunei menggunakan kaedah dalam talian pagi tadi. Sedutan lagu, huraian lagu serta kuis merupakan antara pengisian aktiviti. Para peserta juga berpeluang mendengar beberapa buah lagu kanak-kanak tradisi Brunei. Aktiviti kenali irama dan lagu kanak-kanak tradisi Brunei merupakan inisiatif Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei untuk memperkenalkan dan menghidupkan kembali lagu kanak-kanak tradisi Brunei di samping meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat khususnya generasi baharu terhadap lagu dan konsep lagu kanak-kanak tradisi Brunei. Aing surut masuk ke perut, aing pasang. Sempena Brunei December Festival, Pusat Membeli Belah Times Square mengadakan Expo Hujung Tahun 2021. Pelbagai jenis produk diketengahkan daripada pakaian hingga produk kesihatan dan kecantikan serta makanan dan minuman. Jualan berlangsung sehingga 2 Januari 2022 di Atrium Pusat Berkenaan. Acara dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 9.30 pagi hingga 9 malam. Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi SAFF. Dengan penandatanganan MOU tersebut, diharap akan memperkukuhkan lagi hubungan sukan antara kedua-dua buah negara selain mempertingkatkan persefahaman budaya dan merapatkan lagi hubungan bersama melalui sukan bola sepak. Hadir Pengiran Haji Matusin bin Pengiran Haji Matasan, Presiden FABD dan Yasir Hassan Al-Misahel, Presiden SAFF. Juga hadir Tuanan Terutama Datuk Seri Setia Haji Awang Yusof bin Haji Awang Ismail,
Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi.